Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan pertimbangan umum mengenai perakaunan untuk produk kewangan Islam iaitu ijarah dan murabahah. Ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam slide kami. 1.0 pendahuluan, 2.0 produk kewangan Islam, 3.0 pertimbangan umum mengenai perakaunan dan 4.0 kesimpulan. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan untuk pembentangan tajuk ini. Yang pertama, Wan Nur Amni binti Wan Muhammad Ismail. Yang kedua, Ainur Dini binti Hasin. Yang ketiga, Ediara Rukmana binti Ismail. Dan yang terakhir adalah Nur Farizah binti Yaakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ediara Rukmana binti Ismail dan saya dari kelas IC 1105BA. Dan hari ini kami akan memulakan perbincangan kami dengan 1.0 iaitu pendahuluan. Terlebih dahulu kita akan pergi kepada asas-asas perakaunan Islam. Perakaunan Islam ini menurut daripada American Accounting Association ialah dia merupakan cara untuk mengenal pasti, mengukur, mengkomunikasikan maklumat di dalam ekonomi bagi membolehkan pertimbangan berpengetahuan dan keputusan dibuat oleh pengguna-pengguna maklumat itu. Maksudnya dia menyampaikan segala jenis maklumat yang ada dalam sesebuah institusi kepada pengguna-pengguna dalam maklumat itu. Maksudnya kepada share-share dalam syarikat itu kepada antara asas-asas perakaunan Islam ialah ia berkonsepkan tauhid. Dalam tauhid ni ia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan semesta alam. Ini bermakna konsep tauhid ni dia juga terbentuk daripada tasawuf Islam. Tasawuf Islam yang didahului dengan ilmu-ilmu nakli dan akli, ilmu-ilmu Islam yang membolehkan seorang itu menjadi seorang accountant yang sangat jujur, yang berteraskan Islam. Yang kedua ialah konsep khalifah. Konsep khalifah ini kita boleh memahaminya sebagai konsep yang sangat jelaslah kepada manusia. Sebab konsep khalifah ni kan dia menjelaskan objektif penciptaan manusia itu sendiri. Sebab kita diciptakan ini untuk menjadi seorang khalifah berdasarkan firman Allah. Untuk mentadbir mengikut aturan pencipta. Apabila dia mempunyai konsep ini, dengan secara tidak langsungnya dia dapat mengikuti segala aktiviti dan transaksi yang berasaskan Islam. Dia tak adalah macam akan ada transaksi yang berasaskan gharar, riba macam tu. Pengertian ijarah. Perkataan al-ijarah ialah kata lama bagi al-ujrah. Perkataan ijarah ini berasal daripada perkataan al-ajr dari bahasa Arab yang bermakna pemberian atau ganjaran ke atas perbuatan sesuatu pekerjaan. Yang kedua ialah perkataan yang membawa maksud dengan al-ijarah ialah al-qira'. Perkataan al-ijarah juga digunakan dengan makna perbuatan menyewa sesuatu atau mengupah seseorang. Pengertian al-ijarah di sini dapat disimpulkan bahawa kita memberi seseorang itu sewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan seperti pertukangan dan banyak lagi. Dan pengertian al-ijarah dari sudut bahasa dia tidak lari dari sudut istilah. So maksud dia sama je. Maksud dia tadi pemberian atau ganjaran ke atas sesuatu pekerjaan. Hukum dan dalil ijarah. Ijarah merupakan sebuah perjanjian yang diharuskan atau dibolehkan di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala membuat ijarah ini sebagai salah satu perjanjian kepada manusia untuk memudahkan hidup kita. Di sini saya telah menampilkan dua bukti yang dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairan man istajartul qawiyul amin. Surah Al-Azim, yang bermaksud salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembalikan kami kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Daripada surah Al-Qasas ayat 26. Bukti kedua adalah daripada sabda Rasulullah SAW sendiri yang bermaksud berilah upah kepada orang yang mengambil upah sebelum peluhnya kering.
Okay, mengikut dua dalil yang sahih ni, ia bermaksud apabila seorang melakukan kerja, ia hendaklah diupah kerana dia melakukan kerja itu dengan rela hati dan juga kita telah menggunakan tenaganya dan kita hendaklah mengupahnya. Terusnya adalah rukun dan syarat ijarah. Okay, bagi rukun ijarah, pihak-pihak yang telah membuat perjanjian ini ia dipanggil sebagai mujir. Iaitu mujir ialah pemberi sewaan dan mustajir pula ialah penyewa. Okay, yang kedua ialah akad yang merangkumi daripada ijab, iaitu tawaran kepada pemberi sewa dan penerimaan qabul itu kepada penyewa. Okay, yang terakhir ialah objek kontrak sewaan, iaitu mahal al-aqd yang merangkumi faedah yang telah dipakai oleh penyewa dan bayaran sewaan ke atas pengguna manfaat tersebut, iaitu bayaran sewaan kepada si penyewa itu. Okay, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat pihak yang berkontrak pula. Okay, yang pertama Rashid. Rashid iaitu bermakna seseorang yang dapat menguruskan hartanya. Okay, seorang yang dapat menguruskan hartanya ini hendaklah cerdik dari segi akal fikirannya dan bukanlah jenis yang bodoh dan hartanya juga dibekukan oleh bank. Okay, yang kedua ialah mumayyiz, iaitu seseorang yang dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Okay, bagi seseorang kanak-kanak yang menjangkau tahap mumayyiz ini, segala aktiviti transaksi duit dia bergantung pada keizinan wakilnya, dia bergantung kepada mak ayah budak lelaki itu. Okay. Yang ketiga ialah kontrak. Kontrak ini hendaklah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, iaitu pihak pemilik dan wakilnya yang tadilah yang budak tu, macam mak ayah dia setuju untuk beli benda tu daripada penjual tu, pemilik tu. Okay. Yang terakhir, kita hendaklah berkontrak ini mengikut pilihan dan kerelaan kita sendiri dan tak ada paksaan. Okay, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat sirah. Sirah ini ia terdiri daripada ijab dan kabul yang akan diterima apabila ia berlaku satu transaksi yang berlaku dalam apa jua bentuk keadaan, sama ada dari segi perkataan, perbuatan atau sesuatu yang diterima pakai oleh uruf setempat. Okay, yang seterusnya ialah kita pergi kepada syarat-syarat objek sewaan dan manfaat. Okay, syarat-syarat bagi objek sewaan, ia hendaklah mampu memberikan objek yang disewa, iaitu objek itu ada dan jelas untuk kita beri kepada penyewa. Okay, yang kedua, objek yang disewa ni hendaklah dikekalkan apabila kita gunakan, apabila kita mempunyai penggunaan manfaat itu. Okay, objek sewaan ni dia memberi faedah kepada penyewanya sebab kita guna kan, so ada faedah untuk kita. So yang keempat, mengetahui objek sewaan secara tepat. So kita kena tahu objek sewaan kita ni macam mana bentuk fizikalnya. Okay, yang kelima, yang terakhir, pemberi sewa yang memiliki objek tersebut sepanjang tempoh penyewaan barang kepada penyewa. So kita sebagai penyewa ni dapat manfaat sahaja, tapi barang tu dimiliki oleh pemilik sewa tu, pemberi sewa. Okay. Yang seterusnya, syarat bagi manfaat pula. Okay, dari segi manfaat ni dia kena diketahui sama ada dari sudut masa atau tujuannya. Okay, tujuan untuk kita menggunakan barang ini untuk apa, untuk manfaat apa. Okay, lepas tu manfaat ini diharuskan mengikut syarak, asalkan dia tidak melanggar hukum-hukum Islam dan barang yang disewa itu hendaklah halal dan tak ada benda haram. Yang terakhir adalah jenis-jenis ijarah, iaitu dia ada dua di sini. Yang pertama ialah ijarah al-ashkhas, iaitu upah pekerja. Upah pekerja yang melakukan sesuatu pekerjaan sama ada dari segi kebolehan fizikal atau memerah idea. Okay, kita boleh bagi contoh kat sini macam kerja pertukangan, pemandu kenderaan, pelukis pelan, sembelihan tukang masak yang memerlukan kerahan tenaga seseorang individu itu. Okay, apabila ada upah pekerja ni, dia akan diberikan mengikut tempoh masa bertugas, mengikut masa yang telah ditetapkan. Okay, ganjaran yang mereka perolehi adalah berdasarkan daripada jumlah jam pekerjaan yang mereka buat itu. Okay. Namun jika upah itu sebenarnya telah diberikan untuk menyiapkan sesuatu pekerjaan, orang yang dari upah itu boleh membuat kerja-kerja lain yang selagi tugas yang diberikan itu telah disempurnakan kepada halangan. Maksudnya dia boleh melakukan kerja lain dalam waktu yang sama, asalkan kerja yang telah diberikan tu tidak terhalang untuk dia disempurnakannya. Maksudnya dia kena settle dah juga untuk bahagian ni. Okey, seterusnya kita pergi pada ijarah al-ashab, iaitu sewa barangan. Okey, ijarah al-ashab ni sewa barangan yang seperti kita ketahui ialah macam sewa barang-barang. Contoh sewa rumah, tanah, kereta, perabot dan lain-lain, kenderaan ke. Sekarang kan banyak kereta sewa. Okey, apa tu dari sudut segi sewaan ni, ijarah al-ashab pula dia terbagi pada sewa operasi. Okey, sewa operasi ni dia penyewa hanya mampu menyewa untuk tempoh yang sangat terhad. Okay, dia macam ada limit time dia. So barang tu hendaklah diberikan bila tempoh masa itu telah tamat untuk dia berikan kepada penyewa-penyewa lain. Seperti sewa kenderaan, kita ada limit time kita kan. Okay, yang kedua, segala kos
penyelenggaraan adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemberi sewa. Okay, kos penyelenggaraan macam kereta sewa yang saya cakap tu, dan macam kos penyelenggaraan enjin ditanggung oleh pemberi sewa. Dia kena sediakan untuk kita. Okay, yang seterusnya ialah sewa keuangan, iaitu financial lease. Okay, sewa keuangan ni dia akan tempoh, dia akan tamat tempoh sewa dia sehingga tempoh hayat aset tu habis. Macam kenderaan kan, aset tu dah macam susut, so kita macam tidak dapat dah untuk kita sewa kepada penyewa kedua. Okay, sewa ni dia dilakukan mengikut sistem bank. Dia adalah menyamai langkah jual beli dari segi kos dan cara bayaran sewa, namun dia berbeza dari sudut implikasi undang-undang. Okay, segala insurans dan harga penyelenggaraan juga ditanggung oleh penyewa. Okay, untuk financial lease ni, dia bank sebagai penyewa, dia diberikan kemudahan modal elang, manakala penyewa diberikan insentif pengecualian cukai ke atas sewa keuangan. Contoh kan, contoh peralatan, contoh barang dia ialah kenderaan, mesin, dan peralatan yang macam, tak adalah peralatan macam mesin lah kalau dalam perniagaan ni, mesin yang ada jangka hayat dia kan. So apabila dia susut tu, dia tak dapat disewa lah kepada penyewa yang lain. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nufariza binti Yaakob. Nombor pelajar saya 2018-654-602 dan saya dari kelas IC 1105BB. Untuk bahagian saya akan terangkan 2.2 iaitu murabahah. Seterusnya, saya akan terangkan pengertian murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah ialah jualan aset di mana jumlah tambahan dikenakan ke atas harga satu komoditi yang dinyatakan dan dipersetujui oleh kedua belah pihak, di mana penjual dan pembeli hendaklah saling bersetuju ke atas harga yang akan dikenakan. Kerana murabahah ni adalah transaksi yang berdasarkan unsur kepercayaan antara satu sama lain. Okey, saya teruskan dengan hukum dan dalil murabahah. Dalil keharusan kontrak murabahah telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga persetujuan para ulama. Pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati iaitu amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Dari ayat ini kita dapat lihat bahawa kepercayaan tu adalah satu amanah yang semua orang kena pikul dan semua orang kena laksanakan. Okay. Lihat dari keharusan murabahah yang seterusnya dalam hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu dilakukan secara sukarela. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Okey, kita dapat lihat dari hadis tersebut bahawa jual beli murabahah ni hendaklah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan antara kedua belah pihak, di mana penjual dan pembeli saling bersetuju sama ada mahu meneruskan transaksi tersebut ataupun tidak. Okey, kita teruskan dengan rukun dan syarat jual beli murabahah. Okey, rukun dan syarat jual beli murabahah adalah sama seperti rukun jual beli. Okey, rukun yang pertama ialah penjual iaitu al-bai'. Okey, penjual hendaklah memiliki barang yang hendak dijual serta mempunyai hak pemilikan yang sempurna ke atas barang dagangan tersebut agar dia dapat mengawal objek tersebut dengan mudah. Okey, termasuk rukun kedua iaitu pembeli, al-mushtari. Pembeli ialah orang yang ingin melakukan transaksi serta mempunyai hasrat terhadap aset tertentu. Namun, terdapat syarat terhadap pihak berkontrak. Yang pertama, hendaklah sempurna akal fikiran. Oleh itu, tidak sah transaksi tersebut jika pihak yang berkontrak tidak mempunyai akal fikiran yang waras ataupun gila. Seterusnya, rukun yang ketiga ialah ijab dan qabul. Dengan kata lain, syarat akad ialah ijab dan qabul yang dapat menzahirkan kerelaan antara pihak berkontrak iaitu penjual dan pembeli. Sebagai contoh, penjual perlu menyatakan saya jual kepada pembeli dan pembeli tersebut perlu menjawab dengan lafaz saya terima dalam tempoh akad yang berlaku dalam majlis tersebut dan tidaklah berselang dengan masa. Rukun yang keempat iaitu barang jualan al-mabi' dan harga asaman. Barang jualan yang dijual mestilah wujud. Hal ini kerana tidak harus menjual barang yang tidak wujud seperti janin yang masih di dalam kandungan seekor kambing. Okay, syarat barang jualan yang kedua ialah bernilai, di mana aset yang bernilai mestilah menurut syarak, di mana harta tersebut diyakini halal, bersih serta tidak mengandungi sebarang elemen haram. Okay, syarat barang yang ketiga ialah komoditi tersebut mestilah memberi manfaat kepada pengguna dan dilarang menjual barang yang boleh memberi kemudaratan kepada pengguna seperti arak, dadah dan sebagainya. Okay, kita masuk kepada harga iaitu as-saman. Okay, syarat harga barang ialah harga jualan yang telah termasuknya keuntungan yang telah ditambah.
Kita lanjutkan perbincangan dengan syarat sah jual beli murabahah. Okey, terdapat syarat sah jual beli murabahah yang perlu dipenuhi, antaranya harga kos perlu dinyatakan kepada pihak yang berkontrak. Harga kos mesti dinyatakan kepada pembeli. Hal ini kerana murabahah merupakan kontrak jual beli berdasarkan kepercayaan di mana syarat sahnya adalah maklumat harga yang dinyatakan adalah tepat. Okey, sekiranya pelanggan tidak mengetahui harga asal kerana tidak diberitahu kepadanya, maka kontrak murabahah tersebut akan batal. Murabahah yang kedua ialah penambahan harga, iaitu keuntungan. Keuntungan mesti dinyatakan dengan jelas kepada pihak-pihak dalam kontrak, iaitu antara penjual dan pembeli. Oleh kerana keuntungan adalah sebahagian daripada harga pembelian, ia mestilah dipersetujui oleh kedua belah pihak berkontrak dalam perjanjian. Hal ini kerana harga jual yang merangkumi harga asal serta penambahan pada dasarnya adalah syarat untuk kontrak jual beli murabahah yang sah. Keuntungan boleh ditetapkan melalui kadar peratusan seperti 5% dari harga asal ataupun menyatakan jumlah seperti RM50 Malaysia. Sah murabahah yang ketiga ialah kontrak murabahah tidak mempunyai sebarang unsur riba, di mana murabahah terdiri daripada transaksi kenaikan harga awal yang akan ditambah. Peningkatan harga yang berlaku disebabkan oleh item ribawi dikenali sebagai riba dan bukannya faedah. Kita pergi kepada jenis-jenis murabahah. Jenis-jenis murabahah terbagi kepada dua, iaitu yang pertama murabahah biasa dan yang kedua adalah murabahah kepada pesanan pembelian, iaitu MPO. Kita masuk jenis yang pertama, iaitu murabahah biasa. Ia adalah kontrak di mana penjual merupakan peniaga biasa kemudian membeli komoditi tanpa bergantung pada janji pembelian atau penjualan. Kemudian dia menjual komoditi tersebut secara murabahah dengan harga yang telah ditambah keuntungan kepadanya yang akan disepakati dalam kontrak. Seterusnya kita pergi kepada jenis murabahah yang kedua, iaitu murabahah kepada pesanan pembelian, murabahah purchase order MPO. Ini melibatkan penjualan komoditi melalui kontrak murabahah kepada pemesan pembelian yang digunakan oleh IFI, yakni Islamic Finance Institution, sebagai salah satu alat pembayaran mereka. Bank akan membeli satu komoditi yang dipesan oleh pelanggan, kemudian pihak bank akan menjual komoditi tersebut pada harga asal yang merangkumi keuntungan yang telah dipersetujui. Oleh itu, ia disebut sebagai murabahah kepada pesanan pembelian. Assalamualaikum and hai. Nama saya Ainudini binti Hasin. Saya daripada IC 1105BB dan nombor student saya ialah 2018-277-246. So, saya akan teruskan dengan 3.0 pertimbangan umum mengenai perakaunan. Slide ini saya akan terangkan mengenai dua bentuk garis panduan yang diaplikasikan dalam sistem perakaunan di Malaysia. Garis panduan ni dia disediakan untuk memastikan sistem laporan perakaunan di Malaysia ni dia selari dengan prinsip syariah. First, Malaysian Financial Reporting Standard atau nama singkatannya ialah MFRS. Ia disediakan oleh Malaysian Accounting Standard Board ataupun nama singkatannya ialah MASB. MFRS ni dia ada daripada nombor 1 sampailah 141, dan fakta yang paling menarik ialah dia dah mendapat pengiktirafan daripada badan antarabangsa iaitu IFSB ataupun Islamic Financial Services Board, iaitu sebuah organisasi yang menetapkan prinsip standard antarabangsa. Second ialah Financial Reporting for Islamic Banking atau nama singkatannya ialah FRIBI. Ia disediakan oleh Bank Negara Malaysia. Sebenarnya FRIBI ni dia nak support MFRS tadi. Maksudnya kat sini BNM dengan inisiatif dia sendiri, dia keluarkan ataupun terbitkan standard khusus ni sebagai satu panduan minimum supaya perbankan Islam dapat hasilkan laporan kewangan yang memenuhi standard MFRS tadi. Oleh itu kita dapat lihatlah sistem perakaunan di Malaysia ni bukan sahaja dipastikan selari dengan kehendak syarak, malah ia turut mempunyai standard bertaraf antarabangsa. Klasifikasi produk secara umum. Secara umumnya bagi sistem perakaunan Islam, produk ijarah dan murabahah ni dia direkod di bahagian aset kewangan. Sebab apa? Sebab ini berdasarkan takrifan MFRS 132/11. Dia cakap salah satu aset kewangan ialah hak berkontrak, iaitu penerimaan bayaran daripada entiti lain. Maksudnya pembayaran hutang ataupun pembiayaan macam pembiayaan perumahan, kenderaan yang menggunakan dua kontrak ini termasuklah bawah takrifan ni. Macam yang kita tahulah kan, produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Islam dia menggunakan kontrak ijarah dan murabahah. So sebab itulah dua kontrak ni termasuk bawah aset kewangan. Next, FRIBI. Macam saya dah terangkan tadi, FRIBI ni kan nak support MFRS kan. So
dalam guidelines ni dia dah sediakan dah format untuk rekod aset kewangan dalam laporan kewangan perbankan Islam. First, dia akan direkod di bawah financing and advances. Tapi jangan risau, yang ini saya akan tunjuk contoh di slide lain. Okey, second, macam kalian boleh tengok dekat kiri saya ni. Okey, format dia, bahagian menegak adalah jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan Islam. Okey, yang bahagian melintang pula adalah kontrak yang digunakan bagi jenis pembiayaan tadi. Okey, contoh saya beri contoh. Saya buat pembiayaan perumahan guna kontrak murabahah komoditi. So, bank akan rekodkan dekat bahagian house financing bawah kontrak tawarruk. Okey? Jadinya terhasillah satu bentuk laporan kewangan yang lengkap, terperinci serta setaraf dengan standard MFRS. Okey, so selepas ini saya akan terangkan tentang perakawanan dalam produk murabahah dan sahabat saya Amni akan terangkan tentang perakawanan dalam produk ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Amni binti Wan Muhammad Ismail dari IC 1105BB, nombor matrik 2018267382. Jadi saya akan teruskan pembintangan ni dengan 3.1 iaitu produk ijarah. Sebagaimana yang Ediara dah jelaskan sebelum ni, ijarah ni ada banyak jenis. Jadi, gambar rajah kat sebelah ni merupakan modus operandi bagi IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, di mana pada akhir kontrak IMBT tu nanti hak pemilikan aset tu akan jatuh kepada penyewa. Oleh itu, dalam bab ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut mengenai pengiktirafan dan pengukuran ijarah atau dalam bahasa Inggeris recognition and measurement, pembentangan dan pendedahan ijarah, presentation and disclosure, lepas tu aplikasi ijarah dan akhirnya ada isu-isu syariah berkaitan dengan ijarah. Seterusnya kita bergerak kepada pengiktirafan dan pengukuran. Jadi proses ni menggunakan dua standard piawaian yang sesuai iaitu MFRS 16 Leases and MFRS 9 Financial Instruments. Setiap MFRS ni ada tujuan tersendiri. Jadi untuk MFRS 16 tujuan dia nak pastikan pemberi sewa dengan penyewa ni ada maklumat yang betul waktu melaksanakan kontrak ijarah supaya wujud nilai keadilan dan kesaksamaan sewaktu menjalankan transaksi tersebut. Untuk MFRS 9 pula tujuan dia untuk nak pastikan pengguna penyata kewangan ni ada maklumat yang betul dan maklumat yang sesuai tentang laporan kewangan, terutamanya dia lebih memfokuskan kepada aset dan liability keuangan untuk kegunaan penilaian, masa dan ketidakpastian aliran tunai dalam entiti pada masa hadapan. Kita akan go through pengiktirafan dan pengukuran bagi MFRS 16 terlebih dahulu. Jadi untuk pengiktirafan, MFRS menyatakan bahawa perlulah diiktiraf berdasarkan aset hak penggunaan dan tanggungjawab sewaan pada tarikh permulaan kontrak. Seterusnya pengukuran melibatkan dua tahap bagi MFRS 16 ni. Tahap yang pertama ialah pengukuran mesti dilakukan ke atas semua kos yang terlibat dalam ijarah. Sebagai contoh, bayaran sewa yang dibuat pada atau sebelum tarikh permulaan kontrak berkuat kuasa. Jadi kos ni akan ditanggung oleh penyewa pada tahap awal pengukuran tersebut. Seterusnya, penyewa mesti membuat pengukuran tentang nilai semasa bayaran sewa yang tak dibayar pada tarikh permulaan kontrak. Dengan ni, kadar bayaran sewa tersebut akan diberikan diskaun mengikut syarat yang tertentu. Untuk pengukuran tahap kedua pula, penyewa dia mesti menggunakan kos model. Contohnya, setiap pengukuran aset hak penggunaan mestilah diaplikasi pada kos yang mempunyai penurunan dalam susut nilai terkumpul dan nilai kerugian yang terkumpul. Seterusnya, pengukuran tahap kedua ni juga melibatkan nilai yang berkaitan dengan penilaian semula atau pengubahsuaian sewaan dan penyemakan semula dalam bayaran sewa yang dah ditetapkan sebelum ni. Seterusnya, pengiktirafan dan pengukuran bagi MFRS 9 dilakukan dengan cara berbeza berbanding MFRS 16. Pengiktirafan berlaku apabila entiti menjadi sebahagian pihak kepada peruntukan kontrak. Selain itu, pengiktirafan kepada pembelian atau penjualan aset kewangan secara berkala perlu dilakukan menggunakan tarikh perdagangan atau penyelesaian perakawanan itu sendiri. Bagi pengukuran pula, terdapat dua kaedah pengukuran yang diambil kira. Yang pertama, mengukur aset dan liability kewangan dengan mengambil kira nilai bersih pada peringkat awal proses penetapan prinsip laporan itu sendiri. Kaedah ni termasuk juga kalau terdapat pengiraan nilai yang tak adil dalam memperoleh keuntungan dan kerugian waktu pengukuran itu dibuat dan waktu ada kos transaksi yang secara langsung disebabkan oleh pemerolehan atau pengeluaran aset kewangan atau liability kewangan itu sendiri. Kaedah pengukuran yang kedua ialah melakukan pengukuran terhadap amortized cost. Amortized cost ni kos yang dilunaskan. Lepas tu pengukuran dijalankan jika terdapat nilai saksama daripada pendapatan komprehensif yang lain dan nilai saksama daripada keuntungan dan kerugian yang diperoleh.
Seterusnya 3.1.2 pembentangan dan pendedahan. Proses ini menggunakan dua kaedah yang berbeza berdasarkan situasi pihak bank itu sendiri. Situasi yang pertama apabila pihak bank Islam menjadi pemberi sewa dan pihak bank Islam menjadi orang yang menyewa. Jadi first, keadaan jika pihak bank menjadi pihak yang memberi sewa, mereka perlu buat pendedahan tentang aset yang diperlukan untuk sewaan tu mestilah mempunyai hak milik penuh terhadap bank tu sendiri waktu tempoh ijarah berlaku. Seterusnya, pendedahan yang perlu dilakukan ialah mereka perlu mendedahkan status pemilikan aset tu akan bertukar kepada penyewa apabila tiba tempoh yang dipersetujui dengan kaedah yang sesuai mengikut sistem ijarah. Oleh itu, pelanggan akan rasa lebih yakin untuk membuat keputusan menyertai ijarah ni sebab diorang nampak ada jaminan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Seterusnya, situasi kedua apabila bank Islam ni sebagai penyewa, mereka perlu membuat pendedahan tentang cas susut nilai bagi aset hak penggunaan mengikut underlying assets, jumlah pengaliran tunai bagi sewaan dan jumlah keuntungan serta kerugian yang diperoleh daripada transaksi sewaan balik, itu last back transaction. Seterusnya, pendedahan lain ialah mereka kena bagi pendedahan tentang aset hak penggunaan berdasarkan liabilities sewaan yang sesuai dalam penyata kewangan mereka. Sebagai contoh, penyewa mesti meletakkan aset hak penggunaan secara asing dengan aset-aset yang lain dalam penyata kewangan. Untuk mengelakkan penyewa atau pihak bank ni perlu sertakan aset hak penggunaan dalam baris yang sama dengan aset pelaburan yang lain. Aplikasi ijarah ini dapat dibuktikan keberkesanannya melalui penyata kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Mengikut penyata kewangan ni, terdapat jumlah ijarah sebanyak RM106,520,000 yang direkodkan setakat 31 Disember 2018. Subtopik yang terakhir ialah isu-isu syariah berkaitan ijarah dalam sistem perbankan Islam. Isu yang pertama ialah jual dan sewa semula. Contoh, Encik A dia ada rumah banglo. Dia jual rumah banglo tu dekat Encik B. Kemudian Encik B ni dia sewakan balik rumah banglo tu dekat Encik A. Untuk kes ni Aufi cakap harus dilakukan selagi tak ada syarat yang cakap nak guna akad ijarah dalam jual beli tu. Isu yang kedua ialah sewa dan menyewakan semula. Contoh, Encik A dia menyewa sebuah kedai daripada Encik B. Kemudian Encik A ni dia bagi sewa kedai tu dekat Encik B. Untuk kes ni, Aufi cakap dia harus juga dilakukan selagi tempoh sewaan kedua tu lagi pendek dan bayaran sewa dibuat dengan segera. Jadi itu je daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan teruskan dengan produk murabahah iaitu pengiktirafan dan pengukuran. Okey, pengiktirafan dan pengukuran dalam produk murabahah ni dia berpandukan kepada 3 MFRS iaitu MFRS 102, 15 dan 9. Okey, ia terbahagi kepada 2. Macam kalian boleh lihat di sebelah kanan di kiri saya ni. Okey, jika kontrak murabahah tu dia dianggap sebagai satu bentuk perjanjian perdagangan, maka MFRS 102 dan 15 yang akan diaplikasikan. Okey, tapi kalau produk murabahah tu dia dianggap sebagai satu bentuk pembiayaan, maka MFRS 9 lah yang akan diaplikasikan. Okey, so kita pergi satu persatu. Okey, first ialah MFRS 102 iaitu inventory. Okey, standard ni dia bertujuan untuk menentukan sistem perakaunan bagi inventory. Apa itu inventory? Inventory ialah aset yang dipegang untuk dijual semula dalam urusan perniagaan biasa. So samalah dengan konsep kontrak murabahah sendiri, di mana penjual dia jual barang tu dengan harga kos ditambah dengan harga keuntungan. Okay, so untuk pengukuran, standard ni dah terangkan tentang kos inventory, formula bagi kos dan nilai realisasi bersih. Manakala untuk pengiktirafan, inventory ni dia akan diiktiraf sebagai perbelanjaan setelah ia dijual. Okey, second ialah MFRS 15 iaitu pengiktirafan hasil. Standard ni dia bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip yang mesti dilaksanakan oleh entiti iaitu bank apabila melaporkan maklumat kepada pengguna penyata kewangan. Okey, so bagi pengiktirafan, dia dah perincikan tentang mengenal pasti kontrak, penggabungan dan pengubahsuaian kontrak serta mengenal pasti tanggungjawab prestasi. Okey, manakala bagi pengukuran, dia dah perincikan tentang penentuan harga transaksi dan perubahan harga transaksi. Okay, next ialah MFRS 9 iaitu instrumen kewangan. Standard ini ia disediakan bertujuan supaya pengguna penyata kewangan dapat memperolehi informasi yang lengkap, terperinci dan berguna. Okay. So bagi pengiktirafan, aset kewangan dan liability bank mestilah dikenal pasti terlebih dahulu apabila bank ni dah menjadi pihak yang berkontrak. Okay, manakala bagi pengukuran, aset kewangan dan liability kewangan bank diukur pada
fair value. Kesimpulannya, jika produk murabahah itu dianggap sebagai perjanjian perdagangan, maka MFRS 1, 02 dan 15 lah yang akan digunakan. Manakala jika produk murabahah itu dianggap sebagai satu bentuk pembiayaan, maka MFRS 9 lah yang akan digunakan. Akan teruskan dengan pembentangan dan pendedahan dalam sistem perakawanan bagi produk murabahah. First ialah pembentangan. Okey. Dia akan berpandukan kepada MFRS 132 iaitu instrumen kewangan pembentangan. So, untuk pembentangan ni, pengeluar instrumen kewangan tu mestilah mengklasifikasikan instrumen tu sebagai aset kewangan ataupun liability kewangan pada awal peringkat pengiktirafan. Next ialah pendedahan. Okay. Pendedahan ni, dia berpandukan kepada dua iaitu MFRS 7 dan FRIBI. Okay, kita pergi satu persatu. MFRS 7, instrumen kewangan pendedahan. Okay. Ia menyatakan bahawa pendedahan dalam penyata kewangan bank ni mestilah lengkap, iaitu pendedahan mengenai instrumen kewangan mestilah diklasifikasikan mengikut kesesuaian sifat maklumat yang didedahkan serta mengambil kira ciri-ciri instrumen kewangan tersebut. Bukan tu je, bank pun kena dedahkan mengenai risiko-risiko yang timbul daripada instrumen kewangan tersebut dan cara yang digunakan oleh bank ataupun yang diaplikasikan oleh bank untuk mengawal risiko-risiko tersebut. Okay, contohnya risiko yang boleh timbul ni ialah risiko pasaran, risiko operasi dan yang specialnya dalam perbankan Islam ni ialah risiko patuh syariah. Second, mengenai syarat pendedahan di perbankan Islam, dia mestilah mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh BNM iaitu FRIBI. Okay, macam saya dah terangkan sebelum ni, yang format menegak dan melintang tu. Okay. Kesimpulannya, proses pembentangan dia berpandukan kepada MFRS 132 manakala proses pendedahan berpandukan kepada MFRS 7 dan garis panduan FRIBI. Aplikasi. Contoh bagi rekod kontrak murabahah ni dalam penyata kewangan yang berpandukan kepada MFRS dan FRIBI ni adalah di sebelah kiri saya. Okey, macam kalian boleh lihatlah. Okey, ni saya ambil daripada penyata kewangan Bank Islam bagi tahun 2018. Okey, kita boleh lihat kat situ produk murabahah yang berjumlah 2080256000 ringgit yang akan direkod di bawah Financing and Advances. Kalian boleh lihat dekat bahagian atas sekali di sebelah nombor 11. Okey. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali 4.0 iaitu kesimpulan. Islam menggalakkan umatnya yang terlibat dengan transaksi kewangan untuk melakukan catatan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282 di mana Allah menyuruh seluruh manusia untuk membuat catatan berkaitan dengan hutang iaitu merekod maklumat hutang yang jelas. Dengan wujudnya bukti, maka penyelewengan dan penipuan dapat dielakkan untuk menjamin kesejahteraan antara manusia. Dalam kajian terhadap objektif dan kepentingan perakawanan Islam, hasil yang kami dapat antaranya merancang aktiviti kewangan, menjamin keseimbangan dalam pengurusan kewangan, merekod aktiviti kewangan dan mengelakkan aktiviti yang tidak patuh syariah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.